Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, salam hormat, dan bertemu sekali lagi dengan Cikgu Nasa di channel Nasa 2K Studio. Alhamdulillah, kita bertemu lagi untuk meneruskan lagi pembelajaran Bahasa Melayu tahun 3. Kali ini kita akan belajar menggunakan buku teks pada muka surat 34 dan buku aktiviti pada muka surat 38 dan 39. Kedua-duanya buku jilid 2. Diharapkan anak-anak telah pun bersedia dengan kedua-dua buku yang telah cikgu nyatakan tadi. Kalau semuanya sudah bersedia, jom kita mulakan. Pada akhir pembelajaran kali ini, cikgu mengharapkan agar anak-anak dapat membaca dan mengenal pasti maksud kosakata. Apakah yang dikatakan kosakata? Cuba kita rujuk pada info bahasa yang terdapat pada muka surat 34 di bahagian bawah. Info bahasa. Kosakata umum ialah perkataan yang biasa digunakan oleh anggota masyarakat. Contohnya seperti udara, ialah campuran berbagai-bagai jenis gas yang terdapat di atas muka bumi. Manakala kosakata istilah ialah perkataan khusus untuk bidang ilmu yang tertentu. Contohnya seperti cermin. Cermin luksinar ialah cermin yang dapat dilihat melaluinya, boleh menembusinya. Itu daripada istilah kejuruteraan. Jom kita baca sama-sama petikan yang terdapat pada muka surat 34. Bangunan berteknologi hijau. Hanif amat tertarik akan penerangan gurunya tentang teknologi hijau. Di rumah, Hanif telah melayari internet untuk mendapatkan maklumat yang lebih lanjut. Perenggan berikutnya. Cermin lutsinar dipasang pada seluruh bahagian dinding bangunan. Oleh itu, ruang di dalam bangunan itu mendapat cahaya matahari yang secukupnya. Terdapat perkataan cahaya yang ditandakan dengan warna merah yang bermakna kita perlu mencari maksudnya. Apa maksud cahaya? Ya? Ada yang boleh memberi jawapan? Asfa, Akilah, Farisha, Airil, Wais. Siapa? Ya. Boleh? Ada? Tak ada. Kalau boleh beri jawapan pun cikgu tak dapat mendengarnya, maka cikgu akan menjelaskan di sini. Kalau kamu dapat memberi jawapannya pun cikgu tak dapat mendengarnya, kecuali kamu menulis di bawah di ruangan komen ataupun kamu WhatsApp terus kepada cikgu. Namun untuk kali ini cikgu terangkan maksudnya. Cahaya adalah pancaran yang datang dari objek yang bersinar. Mungkin dari matahari, mungkin dari lampu picit, mungkin daripada sinaran api, api lilin, api pelita, ya. Itu adalah cahaya. Pancaran yang datang dari objek. Objek itu benda yang cikgu sebut tadi. Baik, kita sambung lagi. Cahaya ini dapat mengurangkan penggunaan lampu elektrik. Mengurangkan membawa maksud menjadi kurang. Menyusutkan, menurunkan. Ya, okey. Seterusnya. Tanaman pokok hiasan dapat membekalkan udara yang segar dan menyejukkan persekitaran. Kaedah ini pastinya dapat mengurangkan kos penyelenggaraan penyaman udara. Penyelenggaraan ini adalah penjagaan, baik pulih. Penyaman udara yang ditandakan dengan warna merah. Penyaman udara, tahu? Pendingin hawa. Ataupun dalam istilah yang biasa kita gunakan, selalunya kita menggunakan bahasa Inggeris, aircon. Ya, pendingin hawa, penyejuk udara. Baik. Kita teruskan lagi. Panel solar yang dipasang pada bahagian bumbung bangunan dapat menjimatkan penggunaan tenaga elektrik secara keseluruhan. Panel solar, kamu tahulah, satu papan
yang digunakan untuk memerangkap cahaya matahari dan ditukarkan menjadi tenaga elektrik. Dipanggil tenaga solar, ya. Okey. Kemudian menjimatkan. Menjimatkan membawa maksud tidak membazir, tidak boros. Jimat. Mudah. Okey. Penanaman rumput pada bumbung bangunan adalah untuk mengurangkan kepanasan bangunan. Kesannya, penggunaan penyaman udara dapat diminimumkan. Diminimumkan ditandakan dengan warna merah, bermaksud kita perlu mencari makna kosakata ini. Diminimumkan bermaksud yang paling sedikit, yang paling kecil jumlahnya. Nah, itu diminimumkan. Paling sedikit. Dengan cara ini, pembebasan gas berbahaya dapat dikurangkan. Gas ialah bahan seperti udara, bukan pepejal dan juga bukan cecair. Tak nampak, tetapi mungkin mempunyai bau dan rasa. Rasa sejuk, panas, ya. Bukan rasa pahit, manis. Okey. Dah selesai dah. Dah selesai dah apa yang perlu kita bincangkan pada muka surat 34. Dan kalau dah selesai, jom kita beralih ke buku aktiviti muka surat 38. Aktiviti 2. Baca petikan. Padankan maksud dengan kosakata dalam petikan. Kenal pasti pencemaran. Kita akan baca bersama-sama sambil mencari kosakata yang agak sukar untuk difahami maksudnya dan kita akan bincangkan maksudnya. Selepas itu, cubalah kamu lengkapkan jawapan pada ruangan kosong yang disediakan di bahagian bawah. Boleh ya? Okey. Kiran berjalan pulang dari sekolah. Kiran adalah nama orang, ya. Dia ternampak air longkang berbusa. Berbusa maknanya berbuih. Dia hairan. Hairan maknanya dia berasa pelik. Apabila tiba di rumah, semudah saja kan ayat itu, dia terus melayari internet. Pun mudah. Dia melayari laman sesawang Jabatan Pengairan dan Saliran JPS. Dia membaca perihal. Perihal adalah kosakata yang membawa maksud tentang. Punca pencemaran sungai. Manakala punca pula membawa maksud sumber sesuatu kejadian itu berlaku. Punca kebakaran itu adalah dari litar pintas. Jadi litar pintas itu adalah sumber berlakunya kebakaran. Okey. Berdasarkan maklumat tersebut, barulah dia faham. Faham maksudnya mengerti bahawa air longkang yang berbuih itu berpunca daripada sisa air sabun yang berlebihan. Berpunca sudah pun kita terangkan tadi, ya. Okey. Berikutnya. Pada waktu petang pula, dia berbasikal di sekitar kawasan perumahannya. Mungkin ada di sekitar. Di sekitar ni bermaksud di sekeliling tempat dia tinggal lah. Okay. Kawasan perumahan adalah kawasan tempat tinggalnya. Dia mendapati bahawa ada sebuah kedai dobi dan pusat cucian kereta yang baru dibuka. Dia mendapati bermaksud dia menemui, dia melihat, dia menjumpai. Okay. Yang lain-lain biasa sahaja. Okay, kita teruskan lagi. Kiran mengeluh sendirian. Mengeluh membawa maksud berasa duka cita ataupun berasa sedih. Dia sedih kerana aliran air longkang tersebut akan terus ke sungai dan akan mencemarkan sungai. Aliran membawa maksud gerakan suatu benda yang cair. Macam air aliran, ya. Dia cair aliran, minyak aliran. Okey. Baik, kita teruskan. Dia mesti melakukan sesuatu agar sungai itu kekal bersih dan jernih.
Dah selesai pun kita bincang. Di bawahnya ada 6 ruangan untuk kita lengkapkan perkataan yang telah pun diberikan maksudnya. Cikgu rasa cikgu telah menghuraikan keseluruhan maksudnya di situ. Kalau kamu tak jelas, cuba kamu ulang balik video cikgu, lihat balik, baru kamu dapat melengkapkan jawapannya. Boleh? Boleh ya? Okey, mudah sahaja. Jadi kalau kamu boleh menyelesaikan latihan pada muka surat 38 ini, terus kita beralih ke muka surat 39. Jom. Pada muka surat 39, aktiviti 2. Baca petikan. Cari maksud kosakata yang dicetak tebal. Kemudian lengkapkan peta titik. Di situ disediakan satu petikan dan kemudian di bahagian bawahnya peta titik di mana diberikan perkataan ataupun kosakata dan diminta kita mencari maksudnya. Kita akan baca satu persatu. Hujan asik. Kawan-kawan, hari ini saya akan menceritakan perihal hujan asik. Apa maksud hujan asid? Hujan asid ialah hujan yang dicemari asid. Maksudnya di sini, hujan yang telah bercampur dengan asid yang dibebaskan ke udara, mungkin daripada kilang, daripada asap kereta dan lain-lain lagi. Hujan asid berpunca daripada pencemaran udara. Pencemaran udara berpunca daripada aktiviti manusia. Asap daripada kenderaan mencemarkan udara. Selain itu, kilang-kilang juga mengeluarkan asap yang kotor. Udara yang kotor ini akan turun bersama dengan hujan. Hujan inilah yang dinamai hujan asid. Hujan asid memberikan banyak kesan buruk. Kesan seperti mana kalau baju kita terkena pen, akan nampak kesannya. Jadi apa perkataan yang sesuai untuk kesan? Kesan ya, tanda ya. Okey. Tanda yang ditinggalkan oleh sesuatu ataupun bekas. Okay. Tahap kesihatan manusia akan terganggu. Tanah dan tumbuhan turut mengalami masalah kesuburan. Tahap subur. Mungkin tanah yang subur, mungkin haiwan yang subur, dia boleh membiak dengan banyak. Itu maksudnya kesuburan ini tahap subur. Hidupan akuatik dan bangunan juga akan terjejas. Haiwan hidupan akuatik telah banyak kita bincangkan dalam tajuk-tajuk sebelum ini, yaitu haiwan dan juga tumbuh-tumbuhan yang hidup di air. Okey. Dan bangunan terjejas membawa maksud mengalami kesan yang tidak baik. Beberapa langkah boleh diambil untuk menanganinya, untuk menyelesaikannya lah. Misalnya, pihak kilang perlu memasang penapis asap pada serombong kilang. Penapis bermaksud alat untuk menapis, untuk menyaring, untuk menyekat. Macam kita guna tapis santan semua tu ya, penapis teh, untuk mengasingkan air daripada serbuk-serbuk teh itu. Begitu juga ya. Begitu juga untuk penapis asap. Pelepasan asap kenderaan dapat dikurangkan jika sistem penapis dipasang pada exhaust kenderaan. Exhaust kenderaan boleh dipasang penapis. Exhaust adalah paip yang menyalurkan gas yang keluar daripada enjin sesebuah kenderaan. Apa gas yang keluar? Karbon dioksida. Okey. Jadi dah kita huraikan semua maksudnya di situ, kamu tulis je lah di bawah ni. Pada peta titik tu. Hujan asid. Aku beri satu contoh ya. Hujan asid sama seperti SS itu, hujan yang dicemari asid. Yang kedua, kesan. Sama seperti begitulah selanjutnya sehingga selesai. Kalau tak dapat juga, kamu ulang balik video cikgu dah hurai keseluruhan dah tadi. Masa kita bincang-bincang tadi.
Okey, seperti mana biasa, kalau dah selesai, lengkapkanlah latihan pada muka surat 39 ini. Dan kemudiannya kembalikan kepada cikgu bukti bahawa kamu telah menyelesaikan 2 latihan, iaitu muka surat 38 dan 39 untuk cikgu nilai dan cikgu semak. Okey? Okey, cikgu rasa setakat itu dahulu pembelajaran kita untuk kali ini. Sampai kita jumpa lagi untuk tajuk-tajuk yang lain pula. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.